Atau sapu air atas dua pihak kaki sekalian kaki yang pakai muza, maka disapu sedikit air atas tiap-tiap muza dengan beberapa syarat. Yang kelima daripada 6 fardu wudu iaitu membasuh. Jadi basuh kita kena basuh ni makna mengalirkan air. Ada air yang boleh dialirkan, bukan air kena mai ke tangan, bukan air kena mai ke kaki. Kalau kita tahan air mai basuh tangan ni, alirkan air. Setengah orang dia tak faham. Kita alirkan air tu tak boleh, kena tuang mai. Bukan itu. Kan basuh ghuslun ni mana ada aliran air, mana air tu boleh mengalir. Sebab basuhan ghuslun ni dia ada ghuslun khafif, dia ada ghuslun saqil. Kalau ghuslun khafif kita tahan air sekadar memenuhi ni, Syekh Nawawi Bentan sebut dalam Sifatus Saja. Para ulama sufi ni dia akan ambil air setiap basuhan ni tu. Berarti tak ada ambil. Tak ada sekamai. Kita tak ada berung, bunyi berung. Tengok. Sebelah kaki 3 cebok. Belah kaki 3 cebok. Kaki saja 6 cebok. Buang air. Kalau air sabil ni jadi haram pula. Kita ambil air sembahyang di rumah ni makruh. Banyak sangat air. Sahabat ambil lagu tu, ambil dalam sungai. Nabi kata bazia' ni. Oh, dalam sungai pun bazia' Allah. Dia panggil ghuslun khafif, basuhan yang nipis dan ringan. Sekadar satu anggota alir. Baik kena ya. Dah siapa ada satu orang tanya saya. Dia kata basuh dia kena tuang air mai, kalau kita alir tak sah. Tak reti istilah tu kan gitu. Dia ada ghuslun khafif, ada ghuslun saqil. Ghuslun saqil tu air banyak sikit. Kalau ghuslun khafif itu basuhan yang nipis dan ringan. Sekadar ni. Kalau lemak-lemak supi parah ni. Besar mana kan? Alir ya. Itu yang paling baik sekali ya. Ghuslun saqil khafif ni. Ni kaki pun sama. Kaki ke, muka ke, tangan ke sama. Itu dalam Sifatus Saja, syarah bagi Safinatun Najah. Syekh Nawawi Bantan tu ada sebut. Yang sabil itu kalau istisna dengan sunat basuh 5 kali. Tak apa kalau basuhan yang disuruh tak apa. Kita basuh cuma ambil yang minimum boleh lah. Ataupun pertengahan okey lah. Sekadar tu juga. Dia mesti dituntut boleh basuhan fardu ke basuhan sunat. Tak jadi salah guna air sabil tu. Yang tu jadi masalah kita guna melebihi qadar. Tu dilarang. Dia haram. Comat tu. Ikut guru memang comat tu. Atau sapu. Ni sapu. Sapu dengan basuh beza lah. Sapu ni ada basah sikit-sikit tak apa dah. Sapu air atas dua pihak kaki sekalian kaki yang pakai muza. Muza ni khuf lah kalau Arab kan, khuf. Kitab Jawi dia panggil muza. Bahasa lah tak tahu terima apa. Kan matanya orang dah orang panggil apa? Kasut khuf. Arab juga. Muza tu bahasa Melayu, bahasa Melayu lama. Muza ni sama tua dengan sayugia kan. Bahasa tua-tua muza. Saya tak tahu. Saya tanya pak cik dulu, pak cik jawab saya lupa. Nanti asal muza ni guna dia abang. Kita macam tu belagak tak ada mana berbit. Lepas tu tak ingat. Ingat lupa tu. Maka disapu sedikit air atas tiap-tiap muza dengan beberapa syarat. Sapu atas kan. Laukani qaul apa nama Sayyidina Ali kata laukana din
birra'yi la asfala al-khufa min asfalihi. Kalaulah agama ini terbentuk dia dengan berdasarkan pemikiran logik akal, nescaya diperintahkan untuk menyapu muza di sebelah bawahnya, bukan sebelah atas. Zina ni kata, "Lau kana di birra'yi la kana ala masahal masul khufi min asfalihi." Nescaya disapu muza itu pihak bawah, sebab yang pakai kasut tu hak kotak belah bawah. Pasal sapu belah atas? Bukan bangsa fikir. Agama kata sapu atas, sapu sudah. Bawah sunatnya, hak wajibnya atas. Ni bab muza ni, bab khuf ni. Dengan beberapa syarat, iaitu ada 5 syarat dalam bab khuf. Dalam bab khuf ni sedap bahasanya dalam furu' masail. Furu' masail sedap lah. Bab khuf. Kashful Isam lah. Kashful Isam karangan Tuan Minai. Kalau furu' masail Syekh Dut Fatani. Antara kitab terbesar, kitab Jawi dalam mazhab Syafi'i. Sayogia. Kitab-kitab tu yang lalu juga. Sedap masalah-masalah dia. Dia tak ada ambil kitab-kitab yang anah pun tak ada. Sebab dia zaman dia awal pada yang anah ni. Kitab yang anah tu kita budak-budak atau mu'in. Yang anah tu membantu at-talibin, penuntut ilmu yang baru nak menceburi dalam bidang kitab Arab. Tu dulu yang anah kita hari ni ambil tauliah. Cik kata alim kita yang anah sakan tak sangka dah zaman lah. Tapi adakah alim lah? Payah haki lah. Yang anah pun payah lah. Ini sebuah kita payah lah. Sebuah tutup guru tak payah lah. Boleh paham. Dan keenamnya, fardu wudu' itu tertib. Tertib ni mengikut aturan, mengikut susunan lah. Mana sebut dulu? An awla fal awla wasani fasani. Nombor 2 kan. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila al-ka'bain. Sebut nama dulu. Basuh tu. Inna safa wal marwata, sesungguhnya safa dan marwah. Pasal tu sebut safa, kena mula safa dulu. Sebut hak mana? Ibda'u bima bada Allahu bihi. Nabi kata mula buat ikut susunan hak mana Tuhan sebut dulu. Tu basuh muka kena ikut susunan, dia panggil tertib. Masalah jika ia sudah selesai mengambil wuduk, habis dah ambil sembahyang, maka ada sesuatu yang menerah sampai air pada muka. Nak cermin tengok, tarik mata duk dari. Mungkin dia tidur ni. Tengok, tarik mata tak keluar ni. Tapi kat sini dia main misal lah, biasa berlaku ni. Seperti sisik ikan atau getah. Kita ni jarang kalau nak jumpa sisik ikan ni waktu ambil sembahyang. Dia nak jumpa lepas bagi salam. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dia wirid tu, dia kelebek. Tengok-tengok ada satu. Hangat hati lah. Yang tadi tengok tak nampak, selalu aku tu. Ni bersiang ikan. Tu bocat. Kita ambil tu tengok tak ada lah. Tengok nak sembahyang pun tengok tak ada. Bagi salam dia tengok nampak selalu. Amboi. Pasien tu dah. Lepas tu nak buat gini. Ni masalah aku ni. Dia tengok ada contoh ni. Maka hendaklah dibuangnya sisik atau getah tu. Dan basuh tempat tu. Tempat ada bekas sisik tu. Tapi basuh tu niat menyempurna. Basuh muka kena niat. Jangan pakai basuh gitu ya. Basuh kita juri kita ambil air buh tu, niat menyempurnakan basuh tak kena tadi lah. Itu kalau muka lah. Dan wajib ulang basuh sekalian tangan. Kena ulang basuh sekalian tangan. Pasal mana-mana anggota yang selepas daripada anggota tak sempurna tu semua tak terpakai, dia panggil lara. Mana tangan yang kita basuh dah berkena semua lara. Mana lara tak terpakai basuhan tu. Kepala yang kita sapu tak terpakai, kaki yang kita basuh pun tak terpakai. Kena ulang balik tempat hak tak kena tadi. Lepas pada tu barulah kita basuh anggota selepas daripada tu. Maka wajib dibuangnya dan basuh tempat tu kan hal dan kau.
Dan wajib ulang basuh sekalian tangan dan sapu air di kepala dan basuh sekalian kaki. Dan jika ada sesuatu yang menegah sampai air pada tangan, maka wajib dibuangnya dan basuh tempat itu niat menyempurna basuh tangan. Ni kerap lah ni. Kan? Kerap lah. Pasal habis semayang tu pun nampak. Dan wajib ulang sapu kepala dan basuh kaki. Mana anggota yang selepas daripada anggota tak sempurna tadi semua kena ulang lain. Ni pun ada orang tak faham, dia kata kena ambil semayang lain. Tak betul. Kan? Ada orang tanya tu, saya tak mahu sebut lah nama apa. Tapi top mana juga. Tak juga memang top. Kita habis-habis ambil semayang dia tak tengok-tengok. Ada tangan tu ni ada sisik dia tak kena ambil ayat semayang lain. Pasal lama penceraian. Tu dia. Kan? Dia mualat bukan wajib. Dia sunat je pada wuduk. Kan ada 3 mualat. Dalam wuduk kita ni ada 3 mualat. Itu sunat. Mualat pada basuhan yang pertama pada satu anggota. Mualat pada bilang-bilangan basuhan pada anggota yang sama. Mualat pada basuhan anggota ke anggota. 3 wuduk. Dia ingat satu. Ha? Mualat pada basuhan yang pertama pada satu anggota. Yang kedua, mualat pada bilang-bilangan basuhan pada satu anggota. Yang ketiga, mualat pada basuhan di antara satu anggota dengan anggota yang lain. 3 mualat. Pertama, basuhan yang pertama. Kita tangan kita nak terangkat dah sekali basuh. Basuh kali basuh tu mana kena seluruh anggota pada basuhan pertama. Tak kira kita juri 10 kali pun. Juri masuk kali 10 baru kena ambil siku. Baru kira satu. Ni di sini antara juzuk ke juzuk ni. Kena mualat sunat. Makna jangan bagi kering sini baru basuh sampai. Selagi mana tak kering sini kita dah sambung basuh, dapat pahala mualat basuhan pada juzuk pada satu anggota. Lepas tu basuh yang pertama kena antara basuhan yang pertama dengan basuhan yang kedua. Jangan bagi kering basuhan yang pertama tu baru basuh yang kedua. Kalau tak kering dapat pahala mualat. Basuhan pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga basuhan mualat pada basuhan pada satu anggota dan satu anggota. Mana lepas pada tangan kepala. Jangan bagi kering tangan baru sapu air kepala. 3 mualat tu. Untuk tak satu mualat. Tengok ibu dah 3. Tengok satu kan. Ada 3. Mualat. Sulam. Ini dia ulang balik kan ni. Itu kalau apa nama ni tu mualat tu sunat. Wuduk ni mualat sunat. Yang wajibnya tertib, rukun. Rukun fi'li batin. Dan jika ada sesuatu yang menegah sampai air pada kaki, pada kepala dulu ulang. Kan? Dan jika ada sesuatu yang menegah pasal kepala ni tak syarat basuh semua kan. Boleh basuh tang mana tak apa dah. Kalau tak boleh basuh semua tayamum. Dia tak ada istilah ni. Dan jika ada sesuatu yang menegah sampai air pada kaki, maka wajib buang sesuatu yang menegah tadi ni dan basuh tempat itu jua, tempat yang tak kena air tu ya. Tapi basuh tu niat menyempurna, disertakan niat menyempurna basuh kaki. Dan demikian lagi jika lupa basuh satu juzuk daripada muka. Muka kita ni ada yang tak kena. Maka wajib ulang basuhnya. Ulang basuh tu disertakan niat menyempurna basuh muka. Dan wajib ulang basuh tangan dan basuh kepala dan basuh kaki. Itu masalah dia ulang ni nak bagi kita faham. Dia panggil kaedah apa? At-tikrar. Lupalah ada satu kaedah. Mengulang-ulang memberi faedah, mengkejakkan fahaman. Ada kaedah, ada satu kaedah lupa. Kadang ulama ulang. Nak bagi lekat. Kita faham. Lupa lah kaedah Arab. Lupa.
Dan jika lupa basuh tangan, niat basuh tangan daripada wuduk. Mana kau? Dan wajib dalam sama betul ya. Dan jika lupa basuh tangan, niat basuh tangan daripada wuduk. Mana dah? Kau. Dan demikian lagi jika lupa basuh satu juzuk daripada muka, maka wajib ulang basuhnya, niat menyempurnakan basuh muka. Habis itu. Dan wajib ulang basuh tangan dan basuh kepala dan basuh kaki. Habis masalah tu. Dan jika, ni masalah lain pula. Dan jika lupa basuh tangan, niat basuh tangan daripada wudu. Mana? Dan jika lupa basuh tangan, maka dibasuhnya tangan. Niat menyempurna niat basuh tangan daripada wudu. Tu ada hazah sikit lah tu. Kita ulang dah lah ada hazah. Ni bagi mimba bihazfi sani lidilalatil awali. Kan kaedah kadang-kadang itulah. Kaedah namu kan. Kita ulang lah sampai daripada awal. Dia ambil serak-serak dah. Lepas pada tu sebab awal dia sebut banyak kali lah. Dan dipanggil kaedah mimba bihazfi sani lidilalatil awali. Tak sebut dah lepas pada tu sebab sebut dah belah awal tu. Untuk dia ambil ringkas-ringkas. Dan sapu kepala dan basuh kaki. Dan jika lupa sapu kepala, maka wajib ulang sapu kepala dan basuh kaki. Dan jika lupa basuh kaki, maka wajib ulang basuh kaki juga. Maksudnya kaki anggota yang terakhir pada basuhan. Maka inilah yang tersebut ni. Takrir surahan yang tersebut ni pada wuduk yang nisbah bagi wuduk orang yang tiada sentiasa berhadas. Dia panggil wuduk orang yang salim. Salim ni orang yang bukan ada masalah bab hadas ni. Muqabil dia, gulawan dia, adapun orang yang sentiasa berhadas, dia panggil daimul hadas. Sama ada salisil baul ka, salisil rih ka, salisil dam ka, istihadah ka, kan. Masuk tu. Maka tiada sah ia niat mengangkat hadas. Sebab dia tak sah angkat hadas. Orang yang dalam keadaan sentiasa berhadas, dia kencing duk keluar sedia, dia nak angkat hadas tak boleh. Lepas tu nak buat guna, hanya wajib ia niat mengharuskan sembahyang. Dia kata niat mengharuskan sembahyang. Dan umpama sembahyang, kalau nak tawaf ke, nak pegang Quran ke, niat untuk mengharuskan perkara-perkara yang dilarang waktu hadas tu lah. Maka iaitu yang kata orang sadisable pun niat dia tu 3 martabat, ada 3 peringkat. Pertamanya niat mengharuskan sembahyang fardu ain atau tawaf fardu. Bila sebut fardu ain, maka keluarlah fardu yang aridi. Ain ni makna fardu yang pada asalnya. Bukan maksud fardu kifayah. Sembahyang boleh jugalah. Salah fardu ain ni fardu hak asal. Kalau fardu yang aridi, fardu kifayah, dia duduk mentabak lain. Fardu aridi tu ada khilaf ulama. Sebagai ulama kata tak payah niat fardu pada kita nak angkat hadas, nak meringankan hadas. Memada kalau kita kata pada asal dia tak apa. Sebab dia wajib bukan sebab asal, dia wajib sebab aridi. Ada sembahyang fardu sebab aridi, sebab nazar. Kan nazar, dia asal sunat, tapi kita nazar dia menjadi wajib. Adakah dia tu tempat wajib? Contohlah kita kata ada satu masalah orang yang tak bersihat. Kemudian dia nazar, seandainya Allah bagi kesembuhan dekat dia, wajiblah atas dia sembahyang duha 2 rakaat. Dia duha tu wajib kan? Adakah dia sama macam masalah sembahyang fardu juga? Kalau sembahyang fardu tak boleh duduk, adakah sembahyang duha yang dinazarkan tu tak boleh duduk? Kau kena boleh duduk. Boleh duduk tak? Jadi wajib tak boleh. Lepas tak boleh? Tak wajib lah. Ni yang panggil an-nadhru hal hiya yaslaku maslakal wajib atau yaslaku maslakal jaiz. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Dia panggil kaedah mukhtalaf alaih. Sebagai ulama kata tak boleh. Sebab dia sudah menjadi wajib. Walaupun wajib sebab nazar, dia menepati tempat wajib. Mana sembahyang wajib buat lagu tu, maka sembahyang duha yang dinazarkan pun kena lagu tu.
Kalau sembahyang fardu tak boleh duduk kecuali lemah, maka sembahyang duha yang dinazarkan pun tak boleh duduk. Sebagai ulama kata boleh, sebab ditilik pada asalnya dia adalah sembahyang sunat yang kata wajib pada pihak melaksana sahaja. Hal mana kuat? Dua-dua kuat. Itu dia panggil kaedah mukhtalaf alaih. Ada 40 kaedah. An-nadhru hal hiya yuslaku maslakal jaiz atau yuslaku maslakal wajib. Dengan dia kaedah fiqh kan. Dia baru sedap tertibik masalah. Kaedah menjisbah nazair. Jadi kaedah tu asal lah. Orang bulan aja tu asal. Syibah nazair Suyuti. Antara kaedah yang syuk tertibik masalah ni kaedah muhtalah alaih. Tu Zat Ibrahim macam antara yang syuk ni muhtalah alaih. Masalah dia baru nampak kembang-kembang. Salatul Jum'ah hal hiya salatun maqsuratun atau salatun ala hiyaliha. Sembahyang Jumaat adakah sembahyang yang diringkaskan, yang mana asal sembahyang Jumaat adalah 4 rakaat, kemudian dipotong menjadi 2 diganti dengan 2 khutbah, ataupun memang daripada beranak-beranak sembahyang Jumaat tu 2 rakaat. Hana betul? Itu pada muhtalah alaih. Dia panggil wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Okey, dah fiqh ni sudah. Kadang-kadang kita pergi tak ada nak khutbah. Ya hari kan. Dosa kalau tanpa uzur. Tak dosa. Tak dosa. Tak kata khilaf adakah sembahyang dia tu sah, tu khilaf. Seolah-olah dia tak sembahyang 2 rakaat. Sebab kita bina atas qaul yang mengatakan 2 rakaat itu adalah 2 rakaat, 2 khutbah. Tak dosa sebab dua-dua kata wajib. Kalau biar kuat tadi kata kuat. Kedua kuat. Siapa kuat? Kita 2 rakaat kuat. Itu masalah asal 2. Saya 2 tempat. Tang khutbah Jumaat tetap wajib. Bukan sunat. Tetap wajib juga. Kalau asal rakaat pun wajib dengar. Kalau tak asal Jumaat, tak asal rakaat memang asin pun wajib dengar enggak khutbah Jumaat. Itu baik kan. Itu dia panggil kaedah. Hal hiya salatun maqsuratun atau salatun ala hiyaliha. Kaedah. Yang kena buat doa. Buat doa. Yang bila-bila pun doa Jumaat. Nak sambung buat 4 persen tu. Tak perlu. Dah kadang-kadang kita main khutbah tak dengar, tak nak masuk ni nak pergi dapat 2 rakaat lagi yang berganti khutbah. Itu tak perlu tambah. Cuma berdosa. Tak payah tambah. Dia bukan biasa tambah. Tambah tak jadi. Dia sudah ditukar menjadi 2 khutbah. Tu ulama khilaf masalah banyak Allah tu. Yang tak larat ingat masalah hak masuk, masalah tak boleh masuk. Tak larat ingat. Sebab dia kaedah ni ada masalah yang masuk buah kaedah, ada masalah yang ustukhrija yang tak boleh masuk buah kaedah. Tu tak ingat tu. Ahli fiqh ingat sungguh. Pak. Kita nak ingat masalah. Nak ingat masalah. Masalah nak ingat masalah. Kalau masbuk tu, Jumaat. Yang tambah 4 terus je satu kena. Ada, dia kalau masbuk tak dapat 1 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat, dapat man adraka raka'atan faqad adraka al-jum'ah. Siapa yang dapat 1 rakaat ya, dapat Jumaat. Itu tambah 1. Dia yang tak dapat masbuk tak boleh rakaat tu. Tak dapat masuk ni main tahiyat. Itu memang kena. Tu 4 aku doa. 4 di Jumaat. Dia kira dia tak dapat Jumaat. Dia kena buat luhuk. Dia syarat dan nama Jumaat 1 rakaat dan. Ni 1 pun tak dan. Niat Jumaat. Buat luhuk, niat lain buat lain tu. Kalau tidak kena buat hak niat. Hak tu masalah tu niat hak lain, kena buat hak lain. Masalah tu. Dia kalau fiqh ni kalau habis kita tak fiqh ni balas kita kaedah syuk. Kena tahan sikit. Tak apalah, tak apa pun. Saya pun tak apa pun. Tak ada apa.
Depan belakang lupa. Depan belakang depan lupa. Dah dua-dua lupa. Pertamanya niat mengharuskan sembahyang fardu ain. Fardu ain ni fardu yang asal lah. Iaitu fardu 5 waktu tu lah. Fardu Jumaat masuk ke fardu ain juga. Atau tawaf fardu, tawaf rukun. Dengan tawaf rukun haji ataupun tawaf rukun umrah. Dengan tawaf ifadah. Sebab tawaf dia ada tawaf rukun, dia ada tawaf sunat. Dan martabat yang kedua, mana kalau kita niat mengharuskan sembahyang fardu ataupun niat mentawaf fardu, maka segala amalan yang sunat dia duduk bawah tu, dia duduk martabat kedua. Macam tayamum lah. Tayamum hak besar, hak kecil masuk sekali lah. Dan martabat yang keduanya, daripada 3 martabat tu, niat mengharuskan, membolehkan sembahyang. Itlak semata-mata sembahyang. Bila kata sembahyang, terbenak sembahyang tu adalah sembahyang sunat. Atau sembahyang jenazah. Tengok jenazah dia duduk martabat kedua. Walaupun dia sembahyang fardu kifayah, tapi dia berada pada martabat sembahyang sunat. Atau sembahyang sunat di satu martabat. Dan kata Syekh Ramli dan Ibnu Hajar, khutbah Jumaat itu martabat yang kedua juga. Makna kalau segi tayamum pun dia hanya tayamum sekali saja. Masalah imam yang tayamum dia menjadi khatib membaca khutbah Jumaat, maka dia niat untuk sembahyang Jumaat lah. Jangan niat khutbah. Kalau niat khutbah, kalau tayamum pula nak sembahyang tu. Pasal khutbah Jumaat dia duduk martabat kedua. Ni pendapat ni yang mengatakan salatun ala hiyaliha. Ada qaul yang mengatakan khutbah Jumaat duduk martabat pertama. Tu dia panggil salatun maksuratun. Tu dekat yang kaedah tu. Dia kena tayamum pula kalau tu ada pegang tu. Kalau pegang tu dia kena tayamum 2 kali. Bayar lagi, bayar. 2 kali. Tu bagi pendapat yang mengatakan salatun ala hiyaliha. Tak payah nak tatbik bagi belaga kaedah. Longgang kepala. Ini kaedah ni sedap lah. Habis-habis tak ada khatam sekali jadi lah. Kalau boleh khatam 2 kali lagi bagus. Kalau khatam banyak kali lagi bagus. Habis-habis tak ada kaedah fiqah ni saya syur mengaji 4 buah lah. Sedap. Syubah Nazair, Idah Qawaid Fiqiyah, Durarul Bahiyah, Fawaid Janiyah. 4 tu sedap. Kaedah. Bantu. Lepas tu kita ada rujuk nerim tak apalah. Janiyah sedap. Janiyah Syekh Yasin 2 jilid. 1 jilid tebal tu. Habis dia buat syarah itu, dia buat susun syair pula. Nak bagi mudah ingat. Untuk dia ingat muka kita. Dia buat syair. Ada pertama ada apa masalah dia. Susun bentuk syair. Sedap syair. Dia panggil Bahar Rajah tu. Dan sikit dulu ni. Tak ingat. Lupa terus benda ni. Dan martabat yang ketiganya, niat mengharus sentuh Quran atau mentanggungnya, membawanya, bawa Quran, atau sujud syukur, sujud sebab syukur mendapat nikmat yang bangsa hissi, ataupun terhindar daripada bala. Dan sujud tilawah, sujud sebab bacaan ayat sajdah, itu 14 tempat. Sama ada dia yang baca atau dia mendengar bacaan orang. Lepas tu dengar-dengar. Dia dalam keadaan daimul hadas. Dia pun ambil ayat sembahyang, niat mengharuskan sujud tilawah. Gitulah masalah dia. Dan pada orang yang hadas besar, niat mengharuskan baca Quran atau berhenti dalam masjid, itu pun martabat yang ketiga. Ini semua duduk martabat yang ketiga. Dan berhenti dalam masjid, dan orang yang dalam keadaan hadas besar. Kemudian dia ni dalam daimul hadas. Dia kena niat mengharuskan berhenti di dalam masjid. Dia tak boleh niat angkat hadas sebab ada ayat kencing duduk kelang sedia. Niat mengharuskan duduk dalam masjid. Tak apa, tapi syarat lah. Masalah ayat kencing menitik tak menitik tu cerita lain. Wajib dia pelihara tahafuz
daripada meniti ayat kencing dalam masjid tu lain apa nama buku lain dia panggil. Maka niat martabat yang pertama itu harus sembahyang dengan dia satu fardu ain jua. Dia tak ini ijma'. Masalah macam masalah tayamum kan, dengan niat orang yang daimul hadas ni, kalau dia niat martabat yang pertama ijma' hanya dibolehkan sembahyang satu fardu saja. Serta harus dikerjakan dengan dia dengan niat martabat yang pertama tu sekalian perkara martabat yang kedua dan yang ketiga. Dan niat martabat yang kedua itu harus dikerjakan dengan dia akan sekalian perkara martabat yang kedua dan yang ketiga. Mana ada satu martabat dengan dia boleh buat semua, serta lagi pula. Tapi kalau hak fardu satu-satu ya. Kalau niat nak sembahyang fardu satu, niat nak tawaf lain pula. Kan dia tak boleh kata dah ada satu fardu balas sembahyang kali dengan tawaf, tak boleh. Jadi apa fardu pun satu saja. Ada martabat dia tinggi. Martabat pertama boleh buat hak kedua ketiga. Kalau kita niat martabat kedua boleh buat semua hak martabat kedua serta yang martabat ketiga. Kalau yang ketiga tak boleh dah ambil hak atas tu. Saya martabat paling rendah. Dan yang ketiga tiada harus martabat niat martabat yang ketiga tak harus sembahyang fardu ain dan tawaf fardu, dan niat martabat yang ketiga itu harus dikerjakan dengan dia segala perkara martabat yang ketiga sahaja. Apa maksud sahaja? Tiada harus dikerjakan dengan dia segala perkara martabat yang kedua dan yang pertama. Habis. Kemudian kata, ini satu kaedah tiap-tiap dikatakan la yajuzu, artinya tiada harus pada perkara akad atau ibadat, maka maknanya tiada sah. La yajuzu, tiada ada harus, yakni bal yuhramu. Semua ulama takdir gitu. La yajuzu ay la yasihu bal yuhramu ataupun bal yahrumu. Kalau kita kitab kaedah dah. Kita akan masuk kaedah ni lah nanti ni. La yajuz ya lazuz, sangkut bab akad apa maksud? Dalam bab ibadat bila disebut la yajuz, apa maksud? La yajuzu ikhraju zakah li bina'i masjidin wa li takfini mayyitin. Macam dalam kitab Imam Sya'rani, qad ittafaqa al-a'immatu ala annahu la yajuzu ikhraju zakah li bina'i masjidin aw li takfini mayyitin. Telah bersepakatlah oleh para ulama annahu, bahwasanya di atas bahwasanya la yajuzu ikhraju zakah, tiada harus dikeluarkan dan diberikan zakah li bina'i masjidin, bagi tujuan membinakan masjid, aw li takfini mayyitin, atau untuk mengkafankan orang yang mati. Itulah yajuzu masalah. Kalau begini juga haram, malah la yasihu, tak sah. Tu kait-kait baik ku ni. Ibarat kita fiqh tu dia ada kaedah dah. Lepas tu Haji Cik dia ada buat satu risalah bab istilah fiqh. Kalau nak sedap istilah fiqh ni beli kitab Mustalahat Fiqhiyah. Dia ada 3 juzuk. Sebahagian muallif dia buat 4 juzuk. Istilah fiqh apa? Dalam kitab istilah tu dia mula dengan ikut huruf hijaiyah. Istilah fiqh yang mula dengan huruf hamzah, huruf alif ni ada berapa? Berapa main? Abiqa indal Hanafi, abiqa indal Syafi'i. Sedap. Nak kemas fiqh tu. Pinjam tu stik boleh. Cerita Arab ada 2 judul, satu 3 juzuk, satu 4 juzuk. Mustalahat fiqhiyah, istilah fiqh ya lama. Dia ada mustalahat sufiyah, ada bahas bab sufi, ibadah, ubudiyah, ada bahas. Wa qala Sahal Tustari la pupu. Sedap kita ulama ni pun. Nak cari ya. Nak cari kita tu. Baca dalam martabat tiga pula ada bangun dalam apa ada sah. Duk faham dah tu bila mana ada sah ni tak boleh tinggal dalam masjid. Dia pun mandi ya. Mandi. Betul, dia mandi. Bila dia mandi tu dia tak boleh naik angkat dah. Dia angkat mengharuskan berhenti dalam masjid. Tak mandi tu. Ya tu. Tu dia kek pasal ke haram berhenti dalam masjid. Dia mandi bukan angkat dah.
Mandi untuk boleh duduk dalam masjid tu. Masjid dah. Balik ikut nilai dah. Doa. Maksud dia. Dia nak semayang pun dia kena niat. Dia tak payah mandi dah lah. Masa dia mandi tu dia ada besar. Kemudian dia nak duduk dalam masjid tak boleh. Dia mandilah. Kita kata mandi wajib lah. Tapi mandi wajib tu bukan niat mengangkat hadas. Dia nak untuk duduk dalam masjid. Terangkat lah. Kira hadas tu jadi ringan lah. Ingat untuk masuk masjid ni lah. Nak semayang tak boleh. Tu mana ada kena ambil. Kalau dia teror dia niat lah. Saja aku meringat saja aku mengharuskan semayang fardu. Duduklah masjid boleh sekali ya. Tapi dia tak niat semayang fardu, dia pergi niat nak duduk dalam masjid saja. Nah tu masalah. Kita lah kata hampir niat lah tinggi tu kan. Dan nak masalah kan. Nak kait dengan kata haram duduk dalam masjid tu. Tidak main masalah tu. Habis. Wallahu alam, ini satu kaedah. Kaedah ammah. Kaedah juz'iyah dia ni. Kaedah ni juz'iyah. Dia hanya juzuk-juzuk saja. Dia bukan afrad semua. Semua masalah. Habis.